أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera geng. Selamat kembali ke channel Situkan Cerita, nama aku Acap. Um, aku pertama sekali nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kalian yang dah subscribe channel aku ni. Kalian yang sentiasa menyokong channel aku daripada awal sampailah kini. Daripada aku tak pandai nak buat video sampailah aku pandai buat live sekarang ni. Terima kasih kepada kalian semua yang sentiasa menyokong Situkan Cerita. Dan kepada mereka yang mungkin selalu nonton cerita aku ni tapi belum lagi tekan butang live, bukan tekan butang subscribe, aku harap korang boleh tekanlah butang subscribe tu. Dan mungkin juga korang semua mungkin baru jumpa channel aku ni, aku harap korang pun boleh tekan butang subscribe tu dan tekan sekali butang loceng supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita ataupun sesi live Situkan Cerita pada yang akan datang. Okay geng, aku baru lepas live tadi. Dan masa aku live tadi, aku macam agak terharu apabila melihat penonton-penonton tu, dia punya nama dia bertukar jadi warna hijau tau geng. Nama dia bertukar jadi warna hijau, aku sangat terharu lah. Terima kasihlah kepada kalian semua yang dah join geng Remang, dah join membership Situkan Cerita pada malam ini. Aku speechless sebenarnya lah. So disebabkan aku speechless tu, aku nak sampaikan sebuah cerita. Di mana cerita ni aku akan buat as a premiere, dan di mana hanya anda saja yang dah tukar nama hijau tu akan dapat tonton dulu video ni. Akan dapat tonton dulu video ni, dan selepas anda menonton video ni, barulah subscriber yang lain akan dapat menonton cerita ni pula. Filem dia tadi akan dapat menonton video ni. Ini adalah salah satu penghargaan lah untuk anda semua kerana telah sentiasa menjadi orang yang sentiasa menyokong lah. Ini adalah salah satu penghargaan kepada anda semua. Dan aku harap korang sentiasa dan terus menyokong Situkan Cerita. Okay? So, malam ni aku nak sampaikan sebuah cerita yang dikatakan cerita ni ditulis oleh Wak Long. Salah seorang penulis yang sentiasa memberikan aku kisah-kisah yang menarik lah. Agak menarik lah. Banyak kisah-kisah dia yang menarik diberikan kepada aku. Dan menurut Wak Long, kisah yang ditulis pada malam ini adalah berdasarkan kisah benar. Berdasarkan kisah benar yang bertajuk Mangga. So, korang nak tahu macam mana cerita yang Wak Long sampaikan kepada aku ni? Jom kita check it out. Cerita dia macam ini kan. Nama aku Fadil. Aku seorang yang bekerja sebagai seorang penyelia di sebuah kilang yang terletak di Seksyen 15 Shah Alam. Bukan kilang yang buat air syaitan tu tau. Ada kilang dekat Shah Alam, dekat Seksyen 15 ni banyak kilang. Jadi aku bekerja dekat salah satu kilang yang ada dekat situ. Okay. Dan untuk pengetahuan semua para penonton, aku ni masih bujang. Fadil ni masih bujang dan dia bersahabat baik dengan 2 orang lagi rakan serumah dia. Mereka ni nama dia Sufian dengan Ramdan lah. Okay. Sufian, Ramdan dengan si Fadil ni. Fadil ni dia tak bekerja sekali. Dia tak bekerja sekali. Cuma mereka kenal sewaktu dia orang belajar di UiTM Shah Alam 5 tahun yang dulu. Dan
rezeki dia orang dapat sewa rumah yang sama di apartment dekat Section 2 dekat dengan hospital kerajaan Shah Alam. Okey? Sufian ni dia seorang freelancer tau. Seorang freelance breaker grafik ataupun graphic designer, dan Ramdan pula dia salah seorang pegawai bank yang ada dekat dalam kawasan Shah Alam tu. Okey? Dan dalam kalangan mereka bertiga ni, si Sufian ni je yang bekerja dari rumah tau. Dia freelance kan? Freelance dia kerja dari rumah je lah. Dia tak perlu nak pergi ke pejabat dia semua kan. Dan dia ni orangnya introvert dan susah nak keluar rumah. Memang susah sangat nak keluar rumah. Kalau dia keluar tu pun cuma ada perkara-perkara penting. Keluar dia cuma nak pergi beli baju ke, beli makanan ke, apa ke. Dia Faidil dengan Ramdan ni sentiasalah memujuk dia. Kau nak ajak pergi lepak ke, kena pujuk dia. Okey. Dan nak dijadikan cerita kan, satu hari si Fadil ni dia kerja shift pagi tau. Dia kerja shift pagi dan dia dapat pulang ke rumah tu lebih kurang pukul jam 3 petang. Okey? Dia sampai dekat rumah, si Fadil ni jenguk si Sufian dalam bilik. Dia buka pintu. Tengok. Bila dia jenguk dalam bilik, nak membayangkan bilik rumah dia tu rumah apartment. So masuk je, dia akan jumpa dapur dulu kan. Dia jumpa dapur. Dan lepas tu sebelah dapur tu adalah bilik master bedroom. Lepas tu ada bilik yang kedua tu bilik Ramdan, dan bilik si Fadil ni bilik ujung sekali. Bilik si Sufian ni master bedroom lah. Sebab dia bayar lebih sikit kat rumah tu. Okey. Tu bila dia masuk pintu bilik, masuk bilik tu, dia buka pintu bilik si Sufian. Biasanya Sufian ada, tapi kali ni Sufian tak ada kat rumah. Sufian tak ada kat rumah. So dia buka pintu. Pian, kau mandi ke Pian? Oh tak ada orang. Helmet tak ada ni. Tak apalah. Dia tutup pintu balik. Jadi si Fadil ni mengomel lah dalam hati kan. Alamak, tak ada pula Mamat ni kan. Aku badan dah penat dah ni, melengas ni. Baru nak minta tolong masakkan Maggi. Aduh, lapar ni. Biasa lah geng. Orang bujang kan. Orang bujang memang Maggi lah yang makanan yang paling istimewa lah kalau kau bujang kan. Lagi satu, dia orang bujang bukannya pandai masak apa pun. Banyak makan kat luar je lah kan. Tapi hari tu si Fadil ni biasanya dia kalau dia lapar ke apa, dia akan minta tolong si siapa, Sufian ni lah kan. Dan kalau dia lapar sangat, dia akan masak sendiri. Tapi hari tu tak tahu dia kenapa dia rasa macam malas sangat lah. Nak masak Maggi pun malas. Jadi dia pun jengah lah peti sejuk. Dia buka peti sejuk. Dia tengok lah apa yang boleh dimakan. Dia buka peti sejuk tu, dia nampak, uish, ada mangga potong lah. Harum manis sih. Cantik kan. Itu apa lagi. Dia pun ambil. Dia bawa keluar harum manis tu yang dari dalam Tupperware tu. Dia bawa keluar. Lepas tu letak atas pinggan kan. Masuk atas piring. Dia ambil pinggan yang berisi mangga ni tadi. So dia duduk lah dekat depan ruang tamu sambil tengok TV. Dia sambil makan kan. 5 minit kemudian geng, si Sufian ni pun balik. Jadi diorang ni semua panggil si Sufian ni Pian lah kan. Pian. Nampak Pian buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pian. Kau selalu duduk rumah. Pergi mana? Jadi Pian ni pun masuk dengan muka letih kan. Muka letih, bawa helmet macam tu kan. Aku jumpa klien tadi. Dapat job baru. Jadi Pian bawa muka pelik. Jap. Mana kau dapat mangga tu? Lepas tu si Fadil ni sambil makan lah. Dalam peti ais lah. Sedap kau nak lah. Jadi si Pian ni tiba-tiba muka dia merah. Lepas tu dia, Weh Fadil, kau makan mangga aku kan? Mana aku tahu ni siapa punya. Aku ingat korang beli tu memang untuk kita sama-sama makan. Alah, aku ambil sikit je. Balik tadi perut aku lapar. Malah nak masak, aku makan je lah mangga ni.
Lepas tu si Fadil ni apa lagi memaki Hamun lah. Fadil pula. Si Pian ni apa lagi memaki Hamun lah si Fadil tu kan. Dia kata, oh, sial lah kau Fadil. Agak-agak lah kan. Barang makanan orang kau main tibai je nak makan kan. Mangga ni mak aku kirim kau tahu tak. Aku esok nak balik rumah mak aku. Mak aku kirim mangga ni. Kau ni agak-agak lah. Bodoh lah kau ni. Dah lah susah nak cari kan. Jadi lepas tu si Fadil ni macam, Yan, elak lah. Elak lah Yan. Sorry lah, aku tak tahu duk. Sorry lah. Aku nanti aku ganti balik lah. Aku ganti balik. Kau nak ganti kat mana? Benda ni bukan senang nak cari. Bodoh lah kau ni. Waktu dia terus masuk ambil. Dang. Dia empas pintu tu. Kan? Lepas tu tak lama kemudian, si Fadil ni dengan muka yang dah serba salah, dah menggigil kan. Tengok member baik dia marah dia macam itu sekali. So dia pergi ke dapur lah. Dia pergi ke dapur dia rasa serba salah. Nak makan member dah marah. Nak buang sayang kan. So dia pergi kat dapur. Dia letak atas sinki. Dia letak dekat meja kat dapur tu. Lepas tu dia nampak Pian keluar. Kan dia Pian keluar rumah. Pian muka dia murung lah. Pian ni diam kan. Diam dia macam tu. Lepas tu jadi si Fadil ni rasa macam dah tak sedap hati lah kan. Dia nampak si Pian ni keluar rumah dengan bawa helmet, dengan beg galas dia keluar dari rumah dengan tak pandang langsung muka dia. Okay. So lepas tu si Pian ni bukan Pian, Fadil, dia ambil handphone, dia scroll handphone dia. Scroll handphone dia lah, mana tahu ada orang dekat-dekat sini yang jual harum manis ni kan. So dia scroll apa benda semua. Alhamdulillah ada juga orang jual mangga harum manis ni dekat section 7. Jadi dia pun contact lah, WhatsApp dengan orang tu benda semua kan. Kat WhatsApp benda semua. Orang tu kata tinggal satu ni je kan. Sebenarnya ada lagi satu customer nak beli, tapi dia tak sampai-sampai lagi. Sampai cepat dia dapat lah, kakak kata. Okay. Lepas tu dia pun okay kak, saya buat payment sekarang lah. Dia buat payment sekarang. Dia text kan, text mesej apa semua. Dia buat payment. Terus dia pergi letakkan, dia tukar baju apa semua. Dia terus turun bawah, start motor, jalan lah. Jalan pergi ke section 7, rumah tempat orang yang jual orang jual harum manis ni. So sampai dekat rumah orang tu, dia pun ambil lah mangga tu. Alhamdulillah kak, dapat juga kan mangga harum manis ni. Kalau tak bertegur lah saya dengan kawan saya ni kak kan. Lepas tu akak ni cakap lah, nasib kau lah dik, ni pun tinggal satu. Tadi ada juga orang order, tapi dah dekat sejam akak tunggu, dia tak sampai-sampai. Jadi first come first serve lah, akak jual lah duduk kat engkau. First come first serve bak kata orang Jawa tadi. Boleh tahan akak tu gurau kan. Jadi dah settle lah benda semua tu. Aku pun cepat-cepat balik. Okay, masa tu sampai dekat pekarangan apartmen ni, si Fadil ni sampai kat pekarangan apartmen dia dah masa tu dah waktu maghrib dah waktu maghrib. Dia cepat-cepatkan lah langkah dia. Langkah dia sampai nak naik ke tingkat 9 rumah dia ni lah, apartmen ni kan. Dan bila sampai kat rumah, bila dia sampai dekat depan rumah ni, rumah dia tu kunci masih biasa, macam biasa kunci, macam elok je kunci kan. Masih bermangga lagi, pintu kayu masih kunci lagi apa semua. So dia buka macam biasa kan, dengan gigil-gigil dia kepenatan. Buka pintu, punyalah dia terkejut kan. Dia terkejut bila dia nampak Pian tengah duduk dekat ruang tamu, mandang tepat ke arah televisyen. Dia kata, ya Allah, Pian, kau ni buat terkejut aku je. Kau ni bila balik? Kau ni agak-agak lah balik. Itu semua mangga macam itu sekali. Aduh. Lepas tu bila kau balik ni? Tadi lepas kau keluar. Pian dia cakap macam tu. Aduh, kau ni buat aku terkejut je. Ni aku dah ganti balik kau punya harum manis ni. Aku letak dalam peti sejuk Yan. Yan, aku minta maaf Yan.
Jadi si Pian ni cuma ngangguk je lah. Ngangguk. Tengok TV kan. Jadi aku dalam aku pula. Jadi si Fadil ni dalam perjalanan ke dapur ni, Fadil ni dalam perjalanan ke dapur dia pelik lah. Pelik dengan Pian ni. Pelik aku tengok si Pian ni. Tak sihat ke? Selalunya kalau dekat rumah jarang nak kunci pintu macam tu sekali. Selalu kunci pintu kayu je kan. Jadi lepas simpan mangga tu semua, simpan mangga apa semua, dia pun ke bilik dia lah. Dia ke bilik dia, dia simpan lah dia punya bag, dia simpan dia punya helmet, handphone semua dia letak atas meja apa semua kan. Jadi daripada bilik tu si Fadil ni perhatikan ni si Sufian ni, si Pian ni lah tengok TV tapi TV tu tak on pun. Kan? TV tak on. Tapi dia duduk macam tu lah. Banyak sangat job ke sampai jadi macam tu kan? Banyak sangat job ke kan? Sampai stres macam tu sekali. Jadi si Fadil ni pun dia menghampiri si Pian ni lah. Dia datang kat Pian. Pian, kau ni kenapa? Kau marah lagi kat aku ke? Ya, aku minta maaf lah Pian Minta maaf sangat-sangat. Aku tak ada niat lah nak ambil barang-barang kau ke apa ke. Tapi aku tadi memang lapar sangat. Kebetulan mangga tu memang favourite aku tu dia. Jadi Sufian ni diam je. Sufian diam, tak menyaut apa. Tak menyaut. Tak menyaut pun. Bersuara pun tidak, menyaut pun tidak. Diam je. Jadi si Fadil ni dia tegur lah. Yan, kau diam ni tadi Yan. Kau marah ke kat aku Yan? Ke kau sakit? Bagi tahu aku. Lepas tu si Pian ni toleh lah. Toleh ke arah si Fadil ni kan. Dia toleh. Waktu dia Pian toleh ni, waktu Pian toleh, kring 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 bunyi telefon. Bunyi telefon Fadil lah dekat dalam bilik dia. Jadi si Fadil ni pun, jap yang Pian, aku pergi tengok handphone aku jap. Okey. Sampai kat bilik. Sampai kat bilik dia angkat call. Ramdan call ni nak apa ni kan? Hello. Hello Dan. Kau nak apa? Nak ajak pergi makan ke? Lepas tu si Ramdan ni cakap lah. Hello Dil. Kau kat mana? Aku call kau dari tadi tak dapat-dapat. Kau telefon? Mana ada kau telefon? Tak ada pun, tak ada. Aku tak dengar kau telefon. Miss call pun tak ada ni. Aku ada kat rumah ni dengan Pian. Kau ni apa pasal? Macam cemas je suara kau. Kau jangan merepek lah. Kau jangan merepek Dil. Kau dengan Pian, kau merepek apa ni? Kau cepat datang ni, forensik hospital Shah Alam ni. Dil, Pian accident tu. Dia meninggal kat tempat kejadian. Pian dah tak ada tu. Kau datang sini. Kau datang cepat datang sini cepat. Kau lagi merepek kau. Berbenda kau ni yang cakap member macam itu. Si Pian ni ada ni, elok je duduk dengan aku ni. Kau ni Dil. Aku cakap betul-betul ni. Kau tak percaya kau cakap dengan kakak dia ni. Aku cakap dengan kakak dia. Jadi si Ramdan ni pun pas lah telefon ni dekat kakak dia. Dekat kakak si Pian ni kan. Lepas tu kakak dia, hello Fadil. Ya kak. Ya, Kak Melissa ke tu? Ya ni Kak Melissa ni. Fadil datang sini lah ya. Fadil datang sini. Pian dah tak ada Dil. Betul cakap Ramdan tu, Pian dah tak ada. Dia kemalangan petang tadi Dil. Ni kami semua dekat forensik ni. Datang sini ya. Waktu tu si Fadil ni terkedu. Fadil ni terkedu. Dia tertanya-tanya dalam hati dia. Habis tu, yang tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV tu siapa? Jadi si Fadil ni cubalah jengah daripada pintu bilik dia. Jengah kan. Dia nampak Sufian ni masih duduk dekat ruang tamu tu tau. Sufian ni masih duduk kat ruang tamu. Kejap-kejap dia gelak. Kejap-kejap. Kejap-kejap.
Jadi badan si Pian ni badan si Pian pula. Badan si Fadil ni dah mula gigil lah. Dah gigil-gigil lah. Peluh jantan dah keluar ni. Meleleh lah dekat dahi ni kan. Jadi perlahan-lahan si Fadil ni capai beg dia, capai helmet, capai kunci motor. Kemudian dia jalan pelan-pelan membelakangkan si Pian ni. Membelakangkan si Pian. Tiba-tiba si Pian ni bersuara. Din, kau nak pergi mana tu? Aku nak keluar. Aku nak keluar kejap. Beli makanan. Lepas tu si Pian ni macam, nak beli makanan? Nak buat apa? Makanlah mangga tu. Mangga tu kan mak kau punya. Aku pergi kejap je. Ha? Kejap ke kau dah tahu? Kau dah tahu kan? Waktu tu Mak Sepian menjawab soalan tu sambil dia pusingkan muka dia tau. Sambil dia pusingkan muka dia, Fadil nampak muka si Pian ni sebelah kiri tu hancur habis geng. Muka dia tiba-tiba berubah, dah tak rupa Pian lagi dah. Muka dah macam makhluk, tak tahu makhluk apa. Mata dia terkeluar, pipi dia koyak, lepas tu tengkorak kepala ni pecah, lepas tu baju dia tiba-tiba semua berubah, bukan Pian lah. Bukan Pian yang dia jumpa tadi. Memang makhluk alam sebelah lah yang dia nampak tu. Kan? Dan menurut si Fadil ni, itulah kali terakhir benda yang dia ingat. Kemudian dia terus gelap. Dia tak nampak apa-apa dah. Dia memang pingsan lah orang kata. Senang cerita dia pingsan lah. Okay. Selang beberapa hari pula. Besoknya selesai saja perkebumian si Supian ni. Si Fadil ni lah. Lepas orang dah balik semua kan, dia masih duduk lagi dekat sebelah pusara si Pian ni lah. Dia pegang batu nisan tu sambil tengok je kan. Sambil tengok je batu nisan tu. Dan adalah tertulis Muhammad Sufyan bin Sulaiman kan. Dan tiba-tiba Kak Melissa datang, tepuk belakang bahu dia. Tepuk kat sini. Sabarlah Dil. Kita semua terasa kehilangan dia. Kan? Itulah Kak. Saya rasa terkilan sangat Kak. Saya dah buat salah dengan dia. Saya termakan mangga yang dia beli untuk mak dia. Itulah. Dia kemalangan masa nak pergi beli buah mangga lah tu. Lepas tu si Fadil ni tersentak kan. Dia bangun. Kak, jom kita keluar lah. Tak elok pula kita cerita kat sini kan. Panas ni. So dia pergi keluar. Dia keluarlah daripada pekarangan perkuburan Radautul Sakinah Kuala Lumpur ni. Dia dekatlah dengan rumah si rumah ibu bapa si Pian ni. So sampai kat luar, si Fadil tanya, macam mana Kak tahu dia accident masa dia nak pergi beli mangga? Fadil tengoklah, ini WhatsApp terakhir dia. Jadi Kak Melissa ni hulur lah. Dia hulur iPhone 11 milik si Pian ni lah. Jadi dekat WhatsApp ni, kat paparan WhatsApp ni, dekat skrin tu, ada tulis nama Kak Ila Harum Manis. Jadi si Fadil macam, ya Allah, rupanya orang yang nak beli mangga tu kau ke? Ya Allah, engkau ke Pian? Ya Allah Kak. Dia accident kat mana Kak? Dia accident kat mana? Betul-betul dekat simpang nak tuju ke pintu UiTM tu. Orang langgar dia dari belakang, Dil. Ya Allahu Akbar. Masa saya nak beli mangga, nak gantikan mangga mak dia tu Kak,
saya lalu jalan tu kak. Saya lalu jalan tu, saya memang nampak ramai orang dekat situ tu kak. Tapi saya, kenapa saya tak berhenti kat situ kak? Kenapa saya tak berhenti kat situ kak? Pian, maafkan aku Pian. Maafkan aku Pian. Pian, kalau tak kerana mangga kau, kerana aku tak makan mangga kau Pian, aku masih boleh. Maafkan aku Pian. Okey gang, itulah dia kisah yang ditulis oleh Wak Long yang bertajuk Mangga. So apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Bagi aku, pendapat akulah, satu je pengajaran dia. Jangan ambil hak orang lain. Itu cerita dia. Kita duduk dalam satu rumah. Kalau dalam situasi Fadil, Ramdan dan juga si Pian ni, memang mereka ni berkawan baik, dah kenal lama, 5, 6, 7 tahun. Kan? Tapi aku rasa tindakan si Fadil yang cuma ambil lepas tu makan gitu je, tu tak patut sebenarnya. Tak patut. Wak Ima, kalau kita duduk dekat dalam rumah, kita duduk dengan parents, ada adik-beradik pun kan, walaupun kita tahu parents kita beli barang tu memang untuk makan, untuk semua orang makan, apa semua, tapi kita kena jaga adab kita lah. Adab kita kan. Kita kena, walaupun yalah tu mak bapak kita punya, adik-beradik kita punya, kawan rapat kita punya, kita tetap kena minta izin. Tanya, kak boleh tak, ni ada beli ni, boleh tak nak makan? Mak ni boleh tak nak makan? Kan? Mak ni, mak nak buka bila? Abang nak rasa sikit boleh tak? Kita kena sentiasa beradab macam itulah kan. Kena jagalah adab kita. Kalau tak, jadilah macam si Fadil ni. Kan? Lagi-lagi kita duduk dengan orang yang bukan dalam kalangan keluarga kita. Memang dia rapat dengan kita, memang dia kawan dengan kita, tapi bak kata orang-orang lama, rambut sama hitam, hati lain-lain. Kan? Kita tak tahu apa, kadang-kadang orang tu beli tu mungkin untuk nak hadiahkan dekat mak dia ke. Kadang-kadang dia beli tu untuk nak hadiahkan kat girlfriend dia ke, ataupun memang dia nak simpan ke, kita tak tahu. So gang, pengajaran dia kat sini, pergilah mana saja, pergilah negara mana pun, apa semua, adab tu kita kena sentiasa adalah, kena beradab lah. Orang kata kalau setinggi mana pun ilmu kita tapi tak beradab, kita tak akan ke mana-mana geng. Tak akan ke mana-mana. Okey, aku rasa itu sajalah cerita bonus yang aku nak sampaikan untuk kalian semua yang dah tukar nama korang tu kepada warna hijau. Korang memang awesome geng. Korang memang sangat-sangat awesome. Aku sangat menghargai korang punya sokongan tu. Dan video ni special untuk korang. Korang dapat tengok dulu. Korang dapat tengok dulu dan kemudian baru nanti aku buka open kepada yang lain-lain lah. So, pada kalian yang kalau nak dapatkan video-video eksklusif macam ni, nak korang dapat nak tengok dulu, join lah. Join Geng Remang ataupun Geng Remang Pro untuk dapatkan eksklusif, video eksklusif macam ni. Tak mahal geng. RM5 untuk Geng Remang dan RM10 untuk Geng Remang Pro. Korang kalau nak tengok apa yang korang akan dapat kalau bila dah jadi Geng Remang, korang boleh check it out dekat video membership perks aku kat sana. Okay? Alright. So, aku rasa itu sahaja untuk malam ini. Jangan lupa follow aku punya social media yang ada kat bawah ni. Semua social media yang ada kat bawah ni. Korang-korang nak hantar cerita, korang rasa nak share cerita dengan aku, nak aku ceritakan kisah-kisah korang ataupun pengalaman korang tu dalam sesi live aku, ataupun jadikan kisah korang tu sebagai konten eksklusif macam ni, korang boleh DM aku dekat mana-mana saja social media yang ada dekat bawah ni, ataupun hantarkan email di share@situkancerita.com. Okay. Ataupun korang boleh tuliskan kisah-kisah korang tu melalui aku punya Google Form, yang biasanya aku akan publish dekat story Instagram aku. So, macam itulah. Follow semua social media aku untuk dapatkan update tentang Si Tukang Cerita. Alright.
Sekali lagi aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, gembira di samping keluarga. Okey. Ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #SeramTah.